Saya bukan ceramah baru sekali tuan-tuan, dah 14 tahun dah. Bukan telekom dah, seluruh negara. Masjid, surau, khutbah Jumaat, semua saya. Khutbah tak pakai teks. Pakai teks susah lah. Dia suruh baca teks dia, hari bomba. Matilah kita. Ada khutbah Jumaat hari bomba. Kena di apa, di Perak. Makanlah buah-buahan tempatan. Ya Allah. Kalau khutbah macam tu tuan-tuan, wajib kena tidur. Siapa tak tidur berdosa. Itu cerita dia. Itu yang pertama, makna mentauhidkan Allah adalah sifat orang-orang Islam. Yang kedua, Islam dengan pengertian mematuhi segala suruhan-suruhan Allah. Inilah orang Islam. Apa yang Allah suruh? Buka Quran lah. 6,236 ayat menceritakan suruhan-suruhan Allah. Yang pertama dan utama untuk menyelamatkan akidah kita ialah menuntut ilmu. Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi dengan surah Iqra ayat 1 hingga 5. Iqra, baca ataupun belajar ataupun berguru. Sebab itu macam tuan-tuan adakan ceramah sebulan berapa kali kat sini? 2 kali kuliah. 8 kali. Kira okey lah tu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, tengok tuan-tuan kelebihan ni. Allah akan permudahkan baginya jalan-jalan menuju ke syurga. Bukan susah apa pun. Datang tadah telinga, khusyuk. Jangan terlelap sudah. Khusyuk-khusyuk juga. Pahala banyak. Kalau tuan-tuan pahala banyak, saya lagi berganda lah. Takkan tuan-tuan lebih pada saya, mana adil. Saya yang bercakap, tuan-tuan dengar ya. Tu pun orang tak nak tuntut ilmu. Bila kita jahil, Allah sebut dalam Quran Al-Isra surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu perkara yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan tentangnya. Itu yang kadang-kadang rosak akidah tanpa kita sedari. Orang kata hudud tak sesuai, kita pun kata hudud tak sesuai. Kita main ikut orang. Kan ayat ni kata tak boleh ikut. Kita nak buat sesuatu perkara, nak bercakap, nak bertindak berdasarkan ilmu. Allah suruh kita menuntut ilmu, kita tak nak. Nak pergi kat surau tak sempat, rumah sibuk. Ni surau dalam tu pejabat pun orang tak ada dengar. Bukan di sini, tempat lain lah. InsyaAllah sini 2 kali 5. Esok bila kembali bertemu dengan Tuhan, Muslimat nak bagi tahu apa excuse. What sort of excuses you are going to give? Nak bagi apa alasan kat Tuhan? Aku tak faham Islam. Saya ada hujah. Tuhan kata setelah dihantar pendakwa, kamu tak boleh berhujah lagi. Ayat dia, rasulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna 'alan nas hujjatun ba'dar rasul. Alallahi hujjatun ba'dar rasul. Cuba dengar makna dia. Surah keempat ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Kami utus para rasul untuk menyampaikan berita-berita gembira dan sebagai peringatan. Nabi bagi tahu ada syurga, ada neraka. Kenapa Allah utus? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, supaya tidak ada hujjah lagi, kata Allah, bagi orang-orang yang nak bagi alasan tak faham Islam. Kerana kami dah utus para rasul. Rasul tak ada, ada ulama. Ulama tak ada, ada ustaz. Ni mana ustaz kan? Ustaz kan? Dah baru nak start. Dia baru nak start. Ni ustaz datang tak nak dengar. Esok nak bagi tahu apa alasan kepada Tuhan saya tak faham Islam. Ni ayat dia ada surah keempat 165 An-Nisa.
Saya pun baru balik daripada belajar ni. Tahun lepas duk ada kat Yaman setahun. Alhamdulillah lah pergi belajar bahasa Arab. Tambahlah banyaklah ilmu-ilmu saya bertambah, termasuk banyak hafazan hadis-hadis sahih. Berkat tuan-tuan, barakah saya bertemu dengan ulama besar Yaman, Syekh Muhammad Ismail Amrani. Bukan bertemu saja, setiap hari pergi solat sama. Dalam perjalanan ke masjid tu saya tanyalah dia, afwan ya Syekh, asalukum hal hadha hadis sahih. Tu cakap Arab tu. Nah, minta maaf ya Syekh, nak tanya tuan Syekh sikit, hadis ni sahih atau tidak? Qulli, katakan padaku. Hang baca mana? Kita baca. Dia dengar, dia ni memang pakar hadis semua. Dia memang muhaddis pun. Dia ulama hadis dan ulama fiqh. Dia dua bidang ni dia memang ahli. Dia dengar, dia tahulah, hadza laisa hadis. Ini bukan hadis. Oi, hilang kemaluan kita. Kita duk ingat hadis. Hui, hebat. Kalau kita punya ulama di sini, kita baca hadis, kita jangan bagi tahu riwayat siapa-siapa. Dia kata bagi saya 2 hari nak balik semak kitab. Dia tak payah semak kitab. There and then on the spot dia boleh certify hadis itu sahih ataupun dhaif. Masya-Allah punya ilmu. 60 tahun dah ajar hadis. Nak heran apa tuan-tuan? Macam saya lah, ayat Quran saya ingat. Surah ke berapa, ayat ke berapa, surah ke berapa. Dah berapa belas tahun dah saya dah buat kerja tu kan. Di Malaysia ni ada seorang, dia belagak macam dia ulama hadis. Mufti itulah.